Sound check. Oke. Clear kah suara? Lampau. Cek, cek. Ya. Suara oke kah? Jelas? Ataupun macam mana? Ya, boleh dengar kah suara? Ataupun kurang jelas? Visual oke? Mohon komen dulu kalau ada masalah suara tidak jelas ataupun macam mana. Abang Benz, apa kabar Abang Benz? Oke, terima kasih. Kita mula dalam pukul 9.2 minit, 9.3 minit kah? Kunasang clear. Alhamdulillah, Labuan clear. Thank you. Terima kasih untuk respon. Terima kasih juga kerana hadir pada malam ini. Kita mula dalam 9.1 minit ke 9.2 minit begitu, boleh kan? Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, insyaallah. Terima kasih kepada yang sudi hadir pada malam ini. Seminit lagi, insyaallah. Ya. Okey, suara clear, muka je keluar. Aish. Semoga suatu hari nanti diputihkan, insyaallah. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar kuliah buku pada malam ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nazmi bin Zamri, berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Cuma bukan anak jati situlah. Tapi tidak mengapa. Saya lama sudah saya menetap di Sabah dalam 22 tahun sudah. Okey.
Saya mengambil jurusan sains sekitaran, environmental science di Universiti Malaysia Sabah. Baru sahaja menamatkan pengajian pada tahun ini, dan insyaallah akan bergraduasi jika pandemik ini tidak mengganggu. Dan sekarang saya tengah bekerja sebagai di Labuan. Okey, jadi kepada sesiapa yang berada di Sabah ataupun di mana-mana, saya ucapkan semoga anda mampu menjaga diri anda, patuhi norma baru dan elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang berbahaya lah, di zon merah. Okey, untuk pada malam ini saya akan membentangkan sebuah tajuk di mana saya tidak cakap saya adalah golongan yang profesional dalam bidang ini. Cumanya saya suka membentang berkenaan perkara ini kerana ia adalah salah satu, bagi saya adalah sebagai duta kepada alam sekitar untuk memberitahu kepada anda semua ataupun memberi kesedaran kepada semua mengenai kepentingan menjaga alam sekitar ni sebenarnya. Tetapi pada malam ini kita akan membincangkan sebuah tajuk, iaitu kupasan. Ibarat kita mengupas bawang, okey, kupasan iaitu secara dasarnya lah kupasan situasi alam sekitar di Sabah dan Sarawak. Okey. Baiklah, pada malam ini lagi kan beberapa poin lah dalam pembentangan saya pada malam ini. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan, kemudian kita akan melihat statistik keadaan alam sekitar di Sabah dan Sarawak. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan tentang isu alam sekitar yang terjadi di Sabah dan Sarawak. Okey. Mungkin akan ada bias sikit kerana ia akan lebih banyak membicarakan tentang Sabah berbanding Sarawak, tetapi ini adalah data yang saya dapat kumpul sendirilah. Jadi jika tidak meliputi Sarawak, saya minta maaf, tapi setakat ini yang saya jumpa adalah lebih banyak data di Sabah berbanding di Sarawak. Kemudian adalah pengurusan alam sekitar, dan akhir sekali adalah penutup lah. Okey, sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut mengenai mengenai tajuk kita pada malam ini. Okey, izinkan saya untuk membacakan sebuah dalil firman daripada Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerosakan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia, yakni timbulnya yang demikian. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk mereka yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadi pendengar-pendengar sekalian, okey, ayat ini menjelaskan bahawa kita sebagai manusia sudah semestinya kita akan melakukan pencemaran. Ya, kita hidup ini sebenarnya terlalu banyak pencemaran yang kita lakukan. Okey. Jadi kenapa kita dibalas dengan pelbagai balasan lah, seperti banjir, seperti kebanyakan flora dan fauna semakin pupus. Itu adalah disebabkan kita yang menyebabkan perkara-perkara tersebut. Okey. Jadi dalam alam sekitar, dia meliputi empat komponen yang besar, iaitu yang pertama adalah haiwan, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah tumbuhan, dan yang keempat adalah unsur fizikal seperti gunung, sungai, bukit dan lain-lain. Okey, jadi di antara semua ini yang mampu untuk mengawal alam sekitar ini sudah semestinya manusia. Kerana tumbuhan, haiwan dan unsur fizikal ini dia bergerak dalam satu kitaran, dan yang mengawal kitaran tersebut adalah manusia. Jadi berkesinambungan daripada manusia tersebut, saya mengambil daripada surah Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah melantik kita sebagai khalifah
untuk mengawal komponen-komponen alam sekitar ini. Okey? Saya bacakan surah Al-Baqarah dengan izin ayat 30 maksudnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, yakni tentang hikmah ketetapan Tuhan dengan berkata, adakah engkau hendak menjadikan di dunia itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah, yaitu berbunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Dan apabila dilihat dalam konteks ayat ini dan digandingkan dengan alam sekitar, dapatlah kita simpulkan, dapatlah kita rangkumkan bahwa Allah menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, manusia, tetapi juga untuk memimpin alam sekitar, yakni haiwan, tumbuhan, unsur fizikal. Kerana manusia ini terdapat satu keistimewaan, yaitu kita mempunyai akal. Disebabkan kita mempunyai akal, jadi kita adalah khalifah di dunia ini. Jadi komponen-komponen ini dijaga sepenuhnya dan dikawal sepenuhnya oleh manusia seharusnya. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat bahawa alam sekitar, terutamanya di Malaysia, tidak dapat dikawal dengan baik. Okey, terdapat beberapa pencemaran yang berlaku, dan juga terdapat juga kerosakan-kerosakan yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Okey, dalam konteks Sabah Sarawak pula sama juga, dia tiada beza kerana kita bercakap mengenai yang besar. Okey, kita masuk kepada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu kepuasan situasi. Yang pertama, saya akan bercakap mengenai keadaan alam sekitar mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Statistik ini dikeluarkan pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 dan 2020 dia tidak lagi diterbitkan. Jadi data-data yang saya dapat ini adalah daripada 2018, iaitu data yang terkini. Dan untuk data 2019 berkemungkinan akan keluar dalam bulan ini atau bulan hadapan, insyaAllah. Okay? Jadi setelah data-data ini dikumpulkan pada 2018, untuk kita akan bermula dengan kualiti udara di negeri Sabah. Okey, saya membacakanlah. Okey, untuk kualiti udara di negeri Sabah, terdapat 239 hari di Sabah di mana kualiti udaranya berada dalam keadaan yang sangat baik. Okey, dan bakinya 124 hari adalah kawasan yang sederhana, yang baik. Okey, yang baik dia punya nilai. Jadi apabila melihat kualiti udara ini diambil, kalau di Sabah diambil di 5 kawasan, iaitu di Tawau, di Keningau, di Kota Kinabalu, Kimanis dan Sandakan. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat di sini, kualiti udara di Sabah dia tidak tercemar disebabkan oleh beberapa parameter yang diambil. Untuk pengetahuan saudara-saudari penonton sekalian, okey, untuk kualiti udara dia diambil berdasarkan bahan pencemar utama, iaitu ozon, O3, okey, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, particulate matter 10 dan particulate matter 2.5. Okey, jadi parameter-parameter ini diambil untuk mengukur indeks pencemaran udara bukan saja di Sabah dan Sarawak tetapi di Malaysia. Tetapi menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2018, okey, pada 239 hari pemantauan indeks pencemaran udara dilakukan di Sabah, tidak ada 239 hari adalah hari yang mempunyai indeks pencemaran udara yang sangat baik.
dan bakinya yaitu 124 hari mempunyai indeks pencemaran udara yang baik. Oke, jadi tidak ada hari yang dimana indeks pencemaran udara ini jatuh ke takat sederhana, bahaya, sangat bahaya, dan sangat-sangat bahaya. Oke, jadi jadi kualiti udara ini seperti yang saya cakap tadi diambil di 5 kawasan, yaitu Tawau, Keningau, Kota Kinabalu, Kimanis, dan Sanakan. Bagi kualiti udara di Labuan, oke, walaupun Labuan adalah wilayah Persekutuan Labuan, tapi saya masukkan sekali ke dalam data kita, di mana Labuan terletak di antara Sabah dan Sarawak. Jadi secara otomatiknya dia akan terletak di bahagian Borneo ini. Oke, jadi kualiti udara di Labuan sama juga seperti kualiti udara di Sabah, tetapi 141 adalah hari yang sangat baik, 164 hari yang sederhana. Oke, di mana tidak ada hari-hari di Labuan ini adalah hari di mana indeks pencemaran udara melebihi takat pencemar. Oke, bagi kualiti udara di Sarawak, oke, kita terdapat 3 hari. 3 hari di mana terdapat di satu. Terdapat terdapat 11 hari di mana hari di Sarawak ini diisytiharkan tidak sehat, dan 2 hari diisytiharkan sangat tidak sehat. Di mana ini adalah disebabkan kebakaran yang berlaku, kebakaran hutan yang berlaku, dan juga terdapat jerebu semasa hari-hari tersebut. Manakala purata 188 hari adalah baik di seluruh kawasan Sarawak, dan 178 hari adalah bersifat sederhana. Oke, dalam indeks pencemaran udara dia ada takat. Yang pertama adalah takat baik, yang kedua adalah takat sederhana, yang ketiga adalah takat tidak sehat, yang keempat sangat tidak sehat, dan yang kelima yang terakhir sekali adalah takat berbahaya. Oke, jadi saya ulang kembali, statistik kualiti udara di Sarawak menunjukkan 188 hari udara di Sarawak berada dalam keadaan yang baik. Oke, diambil daripada 12 stesen, yaitu Miri, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Limbang, Bintulu, Kuching, Mukah, Samalaju, dan ILP Miri. Oke, jadi 188 hari ini merupakan hari yang dimana indeks pencemaran udara di Sarawak ini adalah dalam keadaan yang baik, dan 178 hari berada dalam keadaan sederhana. Purata 11 hari di negeri Sarawak ini mempunyai udara yang tidak sehat, dan 2 hari di Sarawak ini mempunyai hari yang sangat tidak sehat. Jadi ini adalah disebabkan seperti yang saya cakap tadi, di Sarawak terdapat kebakaran belukar dan juga jerebu. Ini menyebabkan takat indeks pencemaran udara di negeri Sarawak itu sangat tinggi, di mana dia mencapai sangat tidak sehat, yaitu di sekitar indeks 201 hingga 300. Oke, jadi seperti yang kita sudah maklum bahwa di kawasan Sarawak ini dia terletak di antara Indonesia, dan kita tidak ingin menyalahkan sesiapa, tetapi apa yang statistik yang ditunjukkan dan juga data yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahwa antara puncak IPU di indeks pencemaran udara di Sarawak itu tinggi disebabkan oleh masalah kebakaran yang berlaku di negara jiran. Oleh itu, perkara ini seharusnya dibendung lebih awal dengan mengadakan convention ataupun mengadakan perjanjian dengan negara-negara yang terlibat. Oke, seterusnya kita berbicara tentang sungai. Seperti yang kita sudah maklum bahwa Sabah dan Sarawak dikurniakan dengan limpahan sungai yang sangat-sangat, orang cakap,
Orang cakap apa nih lah, kalau kalau di apa nih, kalau di Sabah nih orang bilang terlampau lah banyak. Begitu. Jadi ya, sama juga seperti di apa nih? Seperti di Sabah, seperti indeks pencemaran udara tadi. Bagi pencemaran di sungai, dia dia menentukan sama ada sungai itu tercemar atau tidak berdasarkan parameter-parameter yang diukur, seperti BOD, seperti apa lagi nih? Baru mau cari. Terlarut, okey. Oksigen biokimia, tak silap bulan Ogos dalam 39 titik panas. Ya, itu. Tapi sebenarnya data ini saya sudah maklum bahwa pada tahun lepas, kalau tidak silap saya, pada tahun lepas kita bukan saja di Sabah Sarawak lah, di seluruh Malaysia mengalami jerebu yang sangat teruk. Okey, di mana IPU sekitar di Sarawak pada tahun lepas, kalau tidak silap di Miri atau Sibu, mencapai sehingga takat 300 ke atas, 300 lebih. Okey, mendekati 400. Jadi ya, seharusnya seperti yang saya cakap tadi, seharusnya ada pihak-pihak yang berwajib tampil ke hadapan untuk apa nih? Untuk menyelesaikan kemelut ini, kerana kita sedia maklum bahwa pembakaran di hutan kita ditambah lagi dengan pembakaran di negara lain akan menyebabkan indeks pencemaran udara di negara kita tidak terkawal, dan yang akan merana bukan saja mereka yang tinggal di kawasan sekeliling, tapi merebak sehingga ke Semenanjung, sehingga ke negara lain. Jadi ini harus di apa nih? Orang cakap ini harus diatasi dengan segera. Okey, kerana benda ini dia berlanjutan, bukan sahaja tahun ini, tahun lepas, tapi tahun-tahun sebelumnya juga. Tahun ini mungkin indeks pencemaran udara tu dia kurang sikit, sebabnya kita tidak keluar kerana kita berada di fasa COVID-19. Okey, jadi sambung semula. Okey, untuk bacaan, untuk untuk mengenal pasti sama ada sungai itu tercemar atau tidak, kita ada beberapa parameter yang diukur untuk memastikan pencemaran di sungai itu betul-betul tercemar atau tidak. Parameter seperti oksigen terlarut, DO, okey, keperluan oksigen biokimia, biochemical oxygen demand, BOD, keperluan oksigen kimia, okey, ataupun chemical oxygen demand, amonia, nitrogen, pepejal terampai, suspended solid, dan juga pH. Okey, pH, nilai pH itu. Jadi sungai-sungai ini digariskan mengikut standard kualiti air negara, iaitu Annex. Okey, Annex, di mana setelah apa orang cakap nih? Apa orang cakap? Setelah parameter-parameter tersebut diambil, kita akan mengeluarkan satu standard di mana dia akan menggunakan indeks kualiti air untuk mengukur standard kualiti air di kawasan tersebut. Okey? Okey, Mr. Johnny, suhu kat Kundasang pun mula menurun. Kalau dulu pakai baju tebal tengah hari pun masih, tapi sekarang hari pun terus panas. Okey, kalau itu dia sebenarnya disebabkan oleh penipisan ozon kita sebenarnya. Kalau saudara-saudari sudah maklum bahwa pemanasan global ini dia disebabkan oleh kita punya penipisan ozon, di mana ozon kita dia nipis, kemudian haba daripada matahari itu masuk ke dalam bumi, dan dia akan banyak masuk, tetapi dia kurang keluar. Jadi haba-haba tersebut dia terperangkap di bumi. Disebabkan itu penipisan ozon ini merupakan masalah global sebenarnya. Okey, saya akan ceritakan kemudian. Okey. Ya, penipisan lapisan ozon, betul Farha. Okey, kemudian untuk pengetahuan semua, ini yang seronoknya berkenaan dengan Sabah dan Sarawak ini. Okey, kerana untuk pengetahuan semua, di Sabah tidak ada sungai yang tercemar. Okey, tidak ada sungai yang tercemar.
Kita ada 57, kita ada lembangan sungai sebanyak 61 sungai di Sabah, di mana 57 sungai tersebut adalah sungai yang dikategorikan bersih. Okey, mau saya sebut kah? Terlampau banyak pula kan 57 tu. Jadi kalau kamu ada sungai-sungai yang kamu tinggalkan berdekatan, kamu komen saja, nanti saya bagi tahulah dia tahap mana. Okey, kemudian kita ada 4 sungai yang sederhana tercemar. Okey, untuk 4 sungai sungai yang dikategorikan ini kita kategorikan mengikut kelas, di mana kelas 1 dan 2 adalah kelas yang bersih. Okey, di mana setelah naik ke kelas 3 dan kelas 4, okey, kelas 3 dan kelas 4 okey, bila dia naik ke kelas 3, dia akan diklasifikasikan sebagai sungai yang sederhana tercemar. Dan tidak ada statistik 2018 menunjukkan tidak ada sungai di Sabah yang diklasifikasikan sebagai tercemar. Okey, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2018. Dan 57 sungai adalah sungai yang dikategorikan bersih. 4 sungai yang sederhana tercemar. Okey, 4 sungai yang sederhana tercemar di negeri Sabah adalah Sungai Sembulan, Sungai Pangburung 2, Sungai Likas dan Sungai Telipuk. Okey, kita ada lembangan Sungai Sembulan dengan Sungai Telipuk. Okey, dua-dua ini, Sungai Sembulan ini terletak di bagian bandar dan juga Sungai Telipuk di kawasan luar KK. Okey, kemudian bagi statistik Sarawak pula tidak ada. Di Labuan tidak ada sungai. Dia bukan tidak ada sungai. Sungai dia tidak sebesar di Sabah dan Sarawak lah. Okey, di Sarawak statistik alam sekitar menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 1 sungai tercemar, iaitu Sungai Andung. Sungai Adong. Saya tidak faham tulisan saya sendiri. Okey, Sungai Adong. Kita ada 37 sungai yang bersih di seluruh Sarawak. 17 sungai adalah sungai yang sederhana tercemar, dan 1 sungai adalah sungai tercemar, yaitu Sungai Adong, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar 2018. Okey, ini adalah kondisi sungai-sungai di Sabah dan Sarawak. Okey, jadi apa lagi yang kita mahukan? Kita di Sabah Sarawak ini, orang cakap kaya dengan sungai sebenarnya. Dan sungai-sungai ini sebenarnya boleh dibangunkan bukan sahaja untuk pelancongan, tetapi untuk pertanian. Kita boleh gunakan sumber-sumber sungai tersebut untuk digunakan untuk menjana ekonomi kita. Tetapi disebabkan ada sungai yang tercemar dan ada sungai yang sederhana tercemar ini, kita tidak dapat menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Okey, jadi saudara-saudari sekalian, jangan sekali-sekali membuang sampah ke dalam sungai. Dan jika terlihat, kita mempromosikanlah. Kalau terlihat ada aktiviti-aktiviti yang mencemarkan alam sekitar di sungai, sila laporkan ke Jabatan Alam Sekitar yang berdekatan. Kalau Sungai Rajang, menurut statistik sini, Sungai Rajang, okey, Sungai Rajang hanya 1 yang dikategorikan sebagai sederhana tercemar, dan yang lain kalau di bahagian Sungai Rajang, okey, yang lain semuanya, yang Sungai Rajang ada lembangan sungai dia, dan dia punya orang cakap dia punya jalur-jalur lain adalah Sungai Binatang, Sungai Baloi, Sungai Meradong, Sungai Rajang, Sungai Sarikes, Sungai Julau, Sungai Kanawit. Semuanya berada dalam keadaan yang sungai bersih menurut statistik. Okey, jadi jangan risau, teruskan menjaga sungai-sungai yang berdekatan dengan anda lah. Okey, seterusnya kita masuk ke pulau. Okey, anda semua tarikan-tarikan di Sabah dan Sarawak ini,
kita sadar bahawa pulau-pulau di negara kita ini adalah pulau-pulau yang cantik. Okey? Pulau-pulau yang sangat cantik. Dan untuk pengetahuan semua, bukan saja di Sabah dan Sarawak, okey? Setelah melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar ini, kita mendapati bahawa tidak ada pulau ataupun tidak ada pulau yang dikategorikan sebagai tercemar, dan tidak ada pulau yang dikategorikan sebagai rosak. Okey, jadi pulau-pulau ini berada dalam keadaan yang baik. Cumanya pulau-pulau ini digezetkan ataupun ditanda untuk seperti pulau ini dilindungi, ataupun pulau ini menjadi taman laut, ataupun menjadi pulau pembangunan. Okey. Jadi sekejap A2, kalau Sungai Padas, kalau ikutkan Sungai Padas di sini, Sungai Padas semuanya berada dalam keadaan yang bersih sebenarnya. Semua Sungai Padas. Okey, kejap Sungai Padas. Kalau tidak silap saya Sungai Padas. Ya, Sungai Padas semuanya berada dalam keadaan yang bersih. Semuanya pada takat kelas 2. Jadi ya, itu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar lah. Dan untuk pulau, okey, sebenarnya pulau di Sabah kita mempunyai 16 buah pulau, di mana 3 pulau dilindungi, 2 pulau adalah taman laut, dan 11 pulau adalah untuk tujuan peranginan. Okey, untuk tujuan peranginan lah, resort apa semua. Okey, jadi memang di Sabah memang orang cakap dilimpahi dan dikurniakan dengan nikmat. Allah kurniakan kita 16 pulau, dan kebanyakan pulau di Sabah ini digunakan untuk peranginan. Okey, manakala di Sarawak, apa yang ditulis di Jabatan Alam Sekitar, di Sarawak mempunyai 3 pulau. Kesemua pulau di Sarawak dilindungi. Jadi jika Anda pergi ke pulau-pulau di Sarawak dan mendapati bahawa terdapat aktiviti-aktiviti pembalakan, pemburuan, sebenarnya tidak boleh dilakukan di situ, kerana kesemua pulau di Sarawak adalah dilindungi. Dan Labuan mempunyai 4 buah pulau, di mana 3 pulau adalah taman laut dan 1 pulau adalah untuk pembangunan. Okey, jadi secara total kita mempunyai 27 pulau. Okey, di seluruh Sabah, Sarawak dan Labuan, di mana 6 pulau adalah dilindungi, 5 pulau adalah untuk taman laut, 11 pulau untuk menjadi pusat peranginan, dan 1 pulau adalah untuk pembangunan. Jadi di mana pulau-pulau ini setelah dinilai dan dikategorikan serta diberi markah, diberi markah pula setelah dinilai oleh Jabatan Alam Sekitar, sebenarnya tidak ada pulau-pulau di Sabah dan Sarawak ini yang tercemar. Okey, jadi jika ternampak sebarang pencemaran, sila terus adukan kepada pihak yang berkenaan lah. Okey, kerana kita tahu bahawa pencemaran ini dia akan menyebabkan ekosistem kita ini tidak berfungsi dengan baik. Okey, jika ada satu spesies itu berkurang, maka spesies lain akan bertambah, dan dia tidak akan menjadi seimbang ekosistem tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian hutan. Okey, Sabah dan Sarawak juga. Okey, untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, berdasarkan statistik pada tahun 2015 yang dikeluarkan, okey, Sabah mempunyai 7.43 juta hektar. Okey, keseluruhan Sabah itu sudah meliputi 7.43 juta hektar. Okey, manakala hutan sahaja di Sabah meliputi 4.435 juta hektar. Okey, hampir 60% kawasan di Sabah adalah hutan. Okey, ini statistik pada tahun 2015. Saya cuba mencari statistik terkini, tapi saya tidak menjumpailah.
Manakala di Sarawak pula, okey, Sarawak, kebesaran Sarawak adalah sebanyak 12 juta 12.39 juta hektar, di mana 8.034 juta adalah juta hektar merupakan hutan, di mana di Sarawak hampir 65% kawasan Sarawak adalah hutan, di mana inilah hutan-hutan inilah yang sepatutnya dijaga tetapi dikorek. Okey. Sarah Yusof, Pulau Bangi kategori apa? Okey, sekejap Pulau Bangi. Pulau Bangi. Oh, Pulau Bangi dia bahagikan dua, iaitu Bangi South dengan Bangi East. Okey, Bangi South dengan Bangi East. Dua-dua dalam keadaan yang terbaik. Okey, excellent dia cakap di sini. Ya. Dengan skor pada tahun 2018 mendapat inilah 93, macam sekolah pula kan, ada pemarkahan. Okey, memang macam itulah, dia memang bagi yang macam inilah. Dia memang bagi statistik yang begitu. Dan untuk kategori Pulau Bangi tadi tu kan, Pulau Bangi secara statistiknya dia menjadi pusat peranginan. Kira-kira lah. Pulau Bangi itu besar kan, dia ada south, dia ada east di sini dia tulis. Okey. Dan untuk pengetahuan, kita masuk balik ke bahagian hutan. Bakau juga dikategorikan sebagai hutan. Tetapi hutan bakau ini dia tidak banyak. Okey, di Sabah saja kita ada 0.34 juta hektar. Di mana kalkulator saya? Di mana okey, di mana 0.34 juta hektar ini okey, di mana 0.34 juta ini hanya meliputi 4.5% daripada Sabah, daripada tanah Sabah itu. Okey, dan di Sarawak kita hanya ada 0.14 juta hektar daripada 12.397 hektar, di mana 0.14 di mana di Sarawak hanya mempunyai 1.13% paya bakau. Untuk pengetahuan semua, saudara-saudari yang menonton pada malam ini, kenapa bakau ini sangat penting? Selain kita sedia maklum bahawa daripada bakau ini dia bertindak sebagai dia bertindak sebagai pemecah ombak. Dia juga bertindak sebagai ekosistem yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Di mana disitulah terdapat hidupan seperti seperti bivalve, susah lah sebut. Kerang lah yang berkulit keras. Kita juga ada ketam. Kita juga ada pokok bakau. Kita juga ada spesies-spesies yang boleh hidup dua alam ni. Dia tidak terdapat di kebanyakan tempat. Dia hanya terdapat di bahagian-bahagian bakau. Sekejap Jadi di bahagian bakau, di bakau ini sebenarnya ya ekosistem yang sangat penting sebenarnya kepada kita semua, tapi kita tidak mengambil berat tentang perkara ini. Okey, jadi negara lain sangat berusaha payah untuk mendapatkan bakau ini, tapi bakau ini tidak hidup di negara lain. Dia cuma hidup di bahagian garisan khatulistiwa. Okey, di bahagian garisan khatulistiwa, yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand sikit-sikit, kemudian Brazil, masuk ke kawasan Afrika sikit, masuk ke kawasan India sikit. Dia hanya di beberapa tempat, dia tidak ada di semua tempat. Kerana dia memerlukan ekosistem yang sangat-sangat dia hanya boleh hidup di kawasan yang beriklim khatulistiwa seperti kita. Okey, InsyaAllah saya rasa itu statistik yang saya bawakan daripada anda semua. Okey, statistik daripada Jabatan Alam Sekitar, dan juga kalau saya lupa tulis dia punya rujukan induk.
Tapi saya rasa saya ambil ini daripada jabatan jabatan apa saya lupa sudah. Oke, insyaallah nanti saya akan bagi tahu balik lah macam apa nih jabatan mana saya cedok maklumat nih. Tapi maklumat ini adalah maklumat yang apa orang cakap, maklumat yang tidak sulit dan memang untuk disebarkan kepada umum untuk dijadikan sebagai panduan dan untuk sebagai salah satu cara untuk kita memberi kesedaran kepada apa nih, kepada orang awam mengenai alam sekitar kita. Okey. Seterusnya kita masuk kepada isu alam sekitar. Okey, saya suka saya menyatakan bahawa isu alam sekitar ini adalah dia sebenarnya isu yang subjektif, di mana saya boleh cakap kita hari-hari kita adalah pencemar kerana kita kadang-kadang kita buang sampah, apa semua kita menggunakan plastik, kita minum pakai straw, apa semua. Kita boleh klasifikasikan itu sebagai pencemar kerana dia memusnahkan habitat kita sebenarnya. Jadi dia sangat bersifat subjektif, tetapi saya ingin bawa beberapa isu daripada beberapa tahun. Okey, yang pertama adalah kepupusan hidupan liar. Okey, kalau anda ingat pada tahun lepas, tidak silap saya, seorang pula. Okey, seekor badak sumbu Sumatera jantan akhirnya telah pergi meninggalkan kita semua. Siapa tahu nama dia? Nama dia sama seperti nama saya. Nama saya Nazmi tapi nama panggilan saya Tam. Okey, nama dia sama juga lah macam begitu. Kemudian isu hidupan liar seperti Sarawak pangolin, okey, dan sunbear. Ini adalah isu-isu yang serta orang hutan seharusnya dilindung. Okey, pygmy, gajah yang kecil itu, yang pygmy. Kalau kamu pergi ke negara-negara Afrika, gajah dia besar. Tapi di sini gajah dia macam kita juga. Tinggi dia macam kita juga. Okey, dia kitut orang bilang. Jadi haiwan-haiwan kita nampak kepupusan hidupan liar ini kerana dia tidak ada di tempat lain. Dia hanya ada di Sabah dan Sarawak sahaja, di kawasan Borneo. Okey, jadi apabila dia hanya ada di Sabah, di kawasan Borneo, maka kita lah yang kena menjaga. Tetapi apa yang kita buat? Kita pergi tebang balak. Okey, jadi akhirnya badak sumbu Sumatera jantan macam mana dia mau beranak? Dia jantan. Okey, fikirkanlah. Dan untuk pengetahuan semua, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Borneo Rainforest, terdapat lebih 15,000 spesies pokok berbunga. Dia ada beza berbunga dengan tidak berbunga, okey guys? Okey, kita ada lebih 15,000 spesies pokok berbunga di Borneo. Okey, kita ada lebih 3,000 jenis pokok. Selain daripada pokok berbunga tadi, kita ada lebih 3,000 pokok yang lain-lain. Okey, lain-lain. Di Borneo juga kita ada 200 spesies mamalia yang hanya dijumpai di sini. Dan kita ada 420 spesies burung yang hanya juga dijumpai di kawasan Borneo ini. Kamu pernah pergi Brasil tengok ada burung kenyalang nggak? Tidak kan? Hanya ada di Borneo. Jadi disebabkan kawalan yang tidak penebangan pokok yang tidak terkawal ini, dan juga guna tanah, pembukaan tanah baru, pembinaan empangan, pembinaan projek-projek baru yang sepatutnya tidak dilakukan di kawasan tersebut kerana kawasan tersebut mempunyai spesies hidupan liar dan juga spesies tumbuhan yang jarang dijumpai, akhirnya tergadai begitu sahaja. Itu antara isu alam sekitar yang sepatutnya kita fokus. Okey, mungkin kita bukan pencinta haiwan, tetapi kita kena ingat kita hidup ini bukan satu orang. Okey, kalau kita manusia tidak ada haiwan
untuk proses pendembungaan, untuk proses pembiakan tumbuhan-tumbuhan ini, rasanya kita tidak akan hidup. Karena tumbuhan membekalkan kita oksigen. Tumbuhan adalah permulaan kepada rantaian makanan. Oke? Ingatlah, wahai saudara-saudari sekalian. Dan juga penggunaan straw. Penggunaan straw, penggunaan plastik yang seharusnya tidak digunakan. Oke, yang seharusnya kamu bayangkanlah, kita bayangkan 1 menit. Kita guna straw itu selama kamu duduk di kedai kopi, kamu order teh ais. Kasi habis 2 menit setengah terus kamu buang. Dia tidak berkekalan. Dia bukannya macam kenapa kita musnahkan kehidupan dengan hanya 2 menit. Begitulah. Sebenarnya. Oke, seterusnya adalah isu alam sekitar berdekatan dengan pen Borneo. Oke, ini bukan sesi mengkritik, tetapi ini adalah kenyataan yang kita kena terima. Oke, untuk pengetahuan, di pen Borneo terdapat banyak kawasan yang sebenarnya yang terjejas, di mana kawasan tersebut ditenggelami dengan air, di mana kawasan tersebut tidak lagi menjadi tumpuan kepada hidupan habitat-habitat liar ini, dan juga kawasan tersebut diterokai. Dia sebenarnya untuk projek-projek yang begini dia memerlukan EIA, tapi betul ada langkah mitigasi langkah-langkah yang diambil untuk mencegah perkara ini, tetapi sebenarnya dia tidak mencukupi karena kita sudah mengganggu ekosistem di kawasan tersebut. Bukan saya cakap tiada keperluan untuk pembangunan, tetapi ini adalah ini adalah reality yang kita kena hadap. Ini adalah reality di mana kita sendiri sebagai manusia tidak mampu untuk memastikan alam sekitar kita berada dalam keadaan yang terkawal. Oke, musnah, banjir. Banyak lagi. Kita juga isu alam sekitar yang paling banyak adalah penambakan laut. Penambakan laut. Apa yang paling menyedihkan berkenaan dengan penambakan laut ini adalah berkenaan dengan habitat batu karang. Habitat batu karang ini tidak semua negara. Sebenarnya batu karang ini dia sangat sensitif kepada kepanasan. Batu karang yang kita tengok cantik apa semua itu sebenarnya iya cantik, tetapi batu karang itu semakin berkurang disebabkan penambakan laut. Akibat daripada penambakan laut ini juga hakisan menjadi sangat teruk sebenarnya. Kalau kita pergi 10 tahun lepas, 15 tahun lepas di Teluk Likas, di Tanjung Aru, kita tidak nampak sebenarnya air itu dia akan naik sampai ke paras yang sekarang. Sekali lagi saya ingin memohon maaf kepada Sarawak karena saya cuba mencari maklumat isu-isu alam sekitar yang mungkin dekat di hati penduduk Sarawak, tapi saya tidak menjumpai. Mungkin ada, tetapi tidak ada lain lagi lah. Tidak ada yang orang cakap seperti isu macam di Sabah kita ada isu pen Borneo. Ya, Sarawak juga ada pen Borneo. Tetapi kebanyakan berita ini saya dengar dari Sabah, mungkin sebab macam saya cakap lah, mungkin saya punya penilaian ini ada bias sikit sebabnya saya tinggal di Sabah. Jadi tidak mengapa, kita teruskan. Kita juga di Sabah dan Sarawak ini, bukan di Sabah Sarawak saja lah, secara Malaysia amnya, pengurusan sisa pembejal di tempat kita adalah tidak efisien. Kita terlalu bergantung dengan kita terlalu bergantung dengan tempat pembuangan kita yang besar itu. Tapi sebenarnya
jika kita menelusuri pengurusan sisa pepejal yang bagus adalah dengan kita mengasingkan organik dengan inorganik. Okey, di mana organik ini yang kita tanam. Okey, ini yang akan membantu kepada pertumbuhan, dan inorganik ini kita tidak akan tanam. Kita akan proses, kita akan jadikan dia bahan kita semula. Okey, ini memang berlaku. Dan mungkin yang paling popular di di Sabah dan Sarawak adalah minyak, oil and gas. Di Labuan juga. Jadi isu tumpahan minyak itu akan sentiasa berlaku sebenarnya di laut. Tetapi seperti yang apa yang saya tahu, langkah-langkah untuk mencegah tumpahan minyak ini, ada langkah mitigasinya yang diambil oleh syarikat-syarikat yang berkenaan lah untuk memastikan di kawasan laut ini tidak dilitupi oleh minyak. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya sekarang kita ada satu teknologi di mana teknologi kita ini yang memakan minyak itu adalah mikroorganisme sebenarnya. Jadi saya carankan macam lah kita boleh berkempen sini. Jadi saya berharap bahawa kajian dilakukan dengan teliti lah untuk sama-sama kita membasmi untuk memastikan alam sekitar kita ini baik. Okey. Saya berbalik kepada ayat tadi kan, disebabkan kita ni terlalu fikir tentang pembangunan, kita tidak fikir dengan keputusan habitat apa semua. Jadi kita ulang balik ayat yang saya sebut di awal-awal tadi, di mana telah timbul berbagai kerosakan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Okey? Maksudnya tangan kita, tangan ini, bukan tangan saya saja, tangan kita semua. Tangan kamu, tangan saya. Tangan saya pun sama juga, paling banyak dia mencemar ni. Astagfirullahalazim. Jadi macam saya cakap, kita adalah pencemar. Jadi bila hari itu kita ada dengar di semasa PKP, langit itulah inilah apa semua. Dia sebenarnya mungkin itu adalah propaganda, mungkin juga tidak. Tapi apa yang statistik dikeluarkan, sebenarnya memang indeks pencemaran udara di negara kita berada dalam keadaan yang sangat baik sebenarnya. Kalau kita teliti pada masa itu, dia sangat bagus sebenarnya. Jadi adakah dengan menghapuskan manusia akan menyebabkan adakah dengan menghapuskan manusia akan menyebabkan dunia semakin baik? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalau kita berbalik ke zaman dahulu, dia punya VL memang begitulah. Kurang manusia, kurang pencemaran. Okey, kita masuk kepada pengurusan alam sekitar. Okey, dalam pengurusan alam sekitar ini kita ada 7. Kita menggunakan konsep 7M. Alamak, 9.50 sudah. Okey, saya cuba cepatkanlah supaya kita ada sesi soal jawab. Okey, kita menggunakan konsep 7M, iaitu manpower, minute, money, method, material, measurement dengan machine. Okey, untuk manpower ya. Okey, ini adalah untuk memastikan pengurusan alam sekitar yang baik, kita memerlukan 7M ini. Okey, yang pertama adalah manpower. Okey, maksudnya jika ada orang ramai yang boleh tolong, okey, ya, maksudnya ramai yang boleh tolong lah. Janganlah ambil ramai yang tidak boleh tolong. Kita ambil yang boleh tolong. Okey, insya-Allah alam sekitar ni dia akan mampu. Dia akan berkait rapat. Okey, manpower, minute, money, method, material, measurement dengan machine. Okey. Kemudian minute. Kita harus bersabar untuk memastikan alam sekitar ini dia pulih secara perlahan-lahan. Kita tidak boleh menganggap bahawa alam sekitar ini boleh berubah secara drastik. Okey, seperti mana penipisan lapisan ozon tu kan? Kita tidak boleh cakap, okey, hari ini kita pastikan semua di bumi ini tidak payah pakai kereta. Tapi kita mau keputusan dia besok, tidak boleh begitu. Kita kena bersabar. Kerana alam sekitar bagaimana dia diciptakan dulu, dia berproses, baru manusia dicipta, baru dia berkesinambungan sampai ke hari ini. Dia memerlukan satu tempo yang orang cakap sangat panjang lah. Tetapi tidak mengapa, kita perlahan-perlahan. Okey, money, kita memang perlukan duit. Okey, tanpa duit, orang cakap money, bukanlah money.
money is God. Tapi masalah dia, semua benda memerlukan duit. Okey, jadi jika tiada duit, bagaimana kita hendak mengupah orang, membeli peralatan apa semua? Itu kepentingan duit lah sebenarnya. Okey, method. Cara kita untuk mengendalikan alam sekitar. Contoh, jika terdapat hakisan pantai, apa tindakan kita? Apa cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Adakah kita pergi buat pembangunan lagi? Tahniah, cara yang sangat baik. Okey, seterusnya adalah material. Okey, materialnya adalah barang, maksudnya apa yang kita jaga sebenarnya. Apa fokus kita untuk menjaga itu? Apa ya? Maksudnya sekarang kita bercakap tentang alam sekitar. Jadi alam sekitar itu yang kita jaga. Itu adalah bahan dia. Okey, measurement. Pengukur. Apa yang kita ukur sebenarnya? Kita tetapkan KPI, di mana pada tahun ini kita menginginkan KPI udara bersih. Pada tahun ini kita mengharapkan agar pembangunan ini mampu mengurangkan ini. Itu KPI sebenarnya, itu measurement kita. Dan mesin. Kita memerlukan mesin sebenarnya. Kamu tidak boleh menggerudi. Kamu menggerudi tanpa mesin. Kamu ketok-ketok tanah pakai cangkul pun mesin sebenarnya. Tapi begitulah. Begitu dia punya, orang cakap, untuk mendapatkan pengurusan alam sekitar yang sangat baik, kita memerlukan 7M tersebut. Okey. Kemudian ada satu lagi daripada penyampaian pengarah saya, dia cakap ada satu M lagi, yaitu mind, pikiran. Okey, think green. Okey, berfikir secara hijau, berfikir secara efektif. Bagaimana kita berfikir secara kreatif. Relax bang, bukan nervous nih. Memang saya kuat berpeluh walaupun dalam ekon. Okey, berfikir secara hijau, berfikir bagaimana untuk menyelesaikan isu ini. Dia tidak boleh berfikir dengan satu otak, dia kena berfikir dengan ramai otak. Dan ramai otak yang boleh berfikir yang terbaik lah. Okey, saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada malam ini. Okey, jadi saya buka sesi soal jawab. Ada sesiapa yang mau bertanya? InsyaAllah jawab. Ada beberapa komen yang saya belum baca. Isu alam sekitar ini memang banyak, terutama pembuangan sampah di sering-sering laut bikin gerigitan. Banyak penempatan di atas di sering laut rumah dan sampah di bawah rumah. Dan saya mau tanya, sampah yang sudah berpuluh tahun di bawah rumah itu apa yang patut kita buat? Sebab untuk capai tanam memang agak susah. Sebenarnya sampah di bagian bawah rumah ini dia sebenarnya kena kerjasama aja sebenarnya. Dan untuk sebab itu sebenarnya kita tidak boleh salahkan pemikiran orang yang buang sampah di. Kita mungkin boleh salahkan pemikiran mereka, tapi kita tidak boleh salahkan individu, kerana mereka melihat tauladan yang ditunjukkan daripada yang lepas. Bagi mereka benda itu benda biasa. Dan disinilah gunanya kita sebagai orang cakap berfikiran secara alam sekitar ini untuk memberi kesedaran kepada mereka. Mungkin kita boleh mendidik mereka dengan menyediakan tong sampah, kita boleh mendidik mereka dengan menyediakan pendidikan alam sekitar. Kita faham itu adalah memang tradisinya, dan kita memang orang cakap, kalau yang tidak tahu gerigitan ni geram sebenarnya. Dan memang kalau kita tengok pun kita menjadi geram lah. Kenapa perlu buang ni? Bukan ada ini. Ya, itu sebenarnya kita kena bergerak, kita kena ubah mindset, kita kena ubah minda kita untuk memastikan bahawa mereka ini mampu berfikir sama dengan cara kita. Okey. Saya suka mengambil contoh di Pulau Gaya, di mana hari itu saya pergi Pulau Gaya kan. Dia menyediakan di bahagian depan tu, dia sediakan satu jaring tau. Mungkin ya yang lama-lama tu memanglah dia sudah tersadai di pantai, tersadai di bawah rumah, tapi di mana
dia sekarang ini dia mengelakkan daripada sampah-sampah daripada luar kawasan Pulau Gaya itu masuklah. Kemudian di sini di Pulau Gaya ini mereka juga tidak silap saya ada diberi pendidikan alam sekitar, di mana mereka itu diajar untuk tidak membuang sampah di luar rumah dorang, di kawasan tepi-tepi pantai. Bagi saya sekarang ini Pulau Gaya dia sudah melalui satu fasa yang satu fasa yang baiklah. Dia pelan-pelan tapi insyaallah dia akan sampai kepada tahapnya. Okey, pencemaran lagi tebing yang ditara untuk meluaskan jalan tidak dipasang tembok tanah runtuh. Ya, seperti yang saya cakap tadi lah. Okey, tanah-tanah runtuh ini disebabkan oleh tiada cengkaman daripada pokok. Kalau kita faham konsep dia lah. Akar-akar itu mencemar. Kenapa banjir di kawasan tersebut? Kerana pada yang kita sebenarnya kenapa pokok ini dikatakan sebagai kawasan dia jadi tadahan hujan lah. Okey, dia jadi tadahan hujan di mana okey, kita bayangkan hujan hujan kan. Jadi dia hujan, kemudian perkara pertama yang sampai di pokok itu apa? Dia akan sampai ke daun. Satu. Jadi untuk jangka masa dia untuk dari atas sampai ke bawah melalui semua daun-daun tersebut adalah satu jangka masa yang lama sebenarnya. Dan jangka masa yang lama itu menyebabkan tanah itu boleh menyerap air secara perlahan-lahan. Tetapi disebabkan pokok itu di ditebang, kita dapat lihat dia jatuh, dia free fall. Tui. Okey, jadi tanah tidak boleh menyerap air dengan banyak sekali. Jadi disitulah terjadinya masalah banjir. Okey, di mana air mengalir dengan sangat cepat, di mana tanah tidak boleh lagi menampung air, kelembapan tanah tidak boleh lagi menampung air. Jadi disebabkan air yang terlalu banyak, hujan yang terlalu lebat. Okey, berlaku hakisan di kawasan gunung, di kawasan bukit, maka terjadilah tanah runtuh. Tengok, dia sebenarnya berkaitan. Dan yang macam saya cakap tadi, berbalik kepada yang asal, dia akan yang merusakkan itu adalah saya. Okey, ya betul, saya. Sebab banyak tempat-tempat cantik, tapi masalah sampah tu. Saya setuju sebenarnya dengan perkara ini, dan apa yang kita boleh buat adalah lebih kepada orang cakap kesedaran program kesedaran apa semua. Itu adalah lebih baiklah. Dan untuk kita menggalakkan PVT, pihak berkuasa tempatan dan jabatan alam sekitar untuk untuk bekerja tu sebenarnya sangat susah sebenarnya, kerana macam saya cakap tadi, untuk pengurusan yang sangat baik adalah manpower yang pertama. Manpower. Orang tidak cukup, macam mana kita mau menjalankan tugas? Fikirkan. Okey, banyak sebenarnya isu-isu alam sekitar di Sarawak, tapi entahlah, itu yang menarik, seakan ditutup. Ya, saya setuju dengan Kak Ani. Sebenarnya apa yang saya fikirkan begitu sebenarnya. Dia macam dia jadi sangat close. Dan isu alam sekitar yang paling orang cakap paling popular di Sarawak mungkin empangan bakun. Selain empangan bakun? Ya, selain empangan bakun? Ya, sama lah macam saya cakap tadi, empangan bakun itu dibuat di tadah air. Kemudian air disebabkan di kawasan tersebut jika hujan yang sangat lebat, makanya empangan akan penuh. Jadi dia terpaksa buka lagi yang lain. Jadi air itu akan mengalir di mana? Pergi ke kampung. Jadi kampung akan jadi apa? Banjir. Ya Allah. Dan PKP dapat keluar rumah sudah. Bila tengok pantai tercemar, dia punya sampah seram. Sebenarnya sampah di pantai itu, kalau saya cakap sampah di pantai tidak akan habis, kamu percaya kah? Sebabnya sampah tu bukannya daripada orang yang buang sebenarnya. Kebanyakannya sampah yang ni dia buang di tengah laut, kemudian sampai ke tepi pantai. Jadi dia bukan masalah macam mana, dia bukan masalah satu negara lah. Dia masalah kebanyakan negara. Sebab tu bila bercakap mengenai straw ni, ini adalah kempen yang global, bukannya kempen shock sendiri satu negara. Kerana ini adalah masalah global, masalah global, okey?
menyusun jabatan Kementam supaya tengok Jabatan Alam Sekitar dan Kementerian Sains Kementerian Sains pula, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Harap mereka tengok juga apa ni lah live ni. Bang, komen sikit pasal isu alam sekitar yang abang tahu di Kundasang. Saya tidak tahu apa-apa di Kundasang. Tapi apa yang saya tahu di Kundasang adalah penggunaan baja inorganik. Penggunaan baja inorganik. Di mana penggunaan baja inorganik ini digunakan untuk tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang mereka akan hantar lah untuk dijual. Dia penggunaan baja organik ini dia akan menyebabkan kawasan tanah itu tercemar. Dan yang paling teruk sekali berkenaan dengan baja organik ini, jika dia tidak dikawal dengan baik, kalau ada di kawasan Kundasang itu yang mengorek yang menggunakan air bawah tanah, sebenarnya kawasan boleh tercemar dan kemungkinan besar boleh mati ataupun menyebabkan kesan sampingan lah seperti orang cakap menyebabkan kesan sampingan seperti penyakit apa semua, kerana kita consume, kita ambil logam berat, heavy metals yang dorang guna dalam baja inorganik itu. Tapi apa yang saya tahu sekarang, rasanya ada satu campaign di Kundasang dorang buat penanaman kubis tanpa menggunakan baja inorganik. Dan saya memang menyokong penuh lah. Kalau tidak silap saya di Kundasang tu dia sudah buat program tu lebih dari 2 ke 3 tahun. Dan baru dorang tengok hasilnya lah. Dan untuk pengetahuan saudara, kalau saudara mau lihat contoh yang bagus berkenaan dengan pembajaan yang bagus, sebenarnya saudara boleh pergi ke Sabati. Kerana Sabati dia tidak menggunakan baja inorganik, dia 100% menggunakan baja organik di situ. Dan tumbuhan teh yang dihasilkan adalah teh yang berkualiti. Jadi saya carankan ke sana. Selain itu di Kundasang selain itu seperti yang ada saudara di atas tadi cakap, dia cakap berkenaan dengan pemanas. Dia cakap sekarang Kundasang panas. Sebenarnya Kundasang itu panas bukan disebabkan kawasan sekeliling dia tu, tapi disebabkan kita memang sekarang memang adalah krisis pemanasan global. Dan krisis pemanasan global ini caranya disebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi gas rumah hijau itu dia terperangkap di sini. Dia memang gas rumah hijau itu untuk kita sebenarnya, untuk memastikan kawasan tempat kita ni dia lembab, dia panas lah, suhu dia stabil. Tapi disebabkan penipisan ozon ini dia menyebabkan suhu ni naik. Mr. Johnny, apa pendapat pembentang tentang punca kesedaran awam tentang kelestarian alam sekitar di Borneo masih rendah, walaupun dah beberapa kali impaknya terjadi seperti banjir dan lain-lain? Apa pendapat tentang punca kesedaran? Suka saya mengatakan bahawa sebenarnya program kesedaran yang kita jalankan ini dia sebenarnya tidak bersifat menyeluruh lah. Saya sebenarnya untuk mengkritik bagaimana kita sebenarnya tidak mempunyai satu pasukan yang benar-benar mantap untuk memberi kesedaran yang lebih tinggi mengenai alam sekitar di Sabah dan Sarawak. Sebenarnya saya pernah menjalani praktikal di Indonesia,
di Balikpapan, secara tepatnya saya pernah menjalani praktikal di sana, di mana anak-anak ini dia mempunyai satu subjek khusus dari umur 6 tahun 6 tahun sehingga umur 15 tahun. Dia mempunyai satu subjek khusus di mana subjek tersebut dinamakan PLH. PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup dan PLH dan PKLH, Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Kalau kita translate, kita ubah, dia akan jadi Pendidikan Kesehatan dan Alam Sekitar. Di mana anak-anak ini diajar kepentingan alam sekitar itu bermula daripada usia mereka dari kecil. Jadi apabila mereka sudah masuk ke alam dewasa, saya lihat satu benda yang sangat signifikan dalam diri mereka. Mereka tahu untuk menguruskan sisa pepejal di mana. Mereka tahu bahwa alam sekitar itu harus dijaga. Mereka sendiri yang besar itu, mereka sendiri melakukan demonstrasi jika terdapat pembangunan yang tidak signifikan ini di tempat yang sepatutnya dilindungi. Mereka itu kiranya mereka turun beraksi. Jadi apabila melihat situasi di Malaysia, bukan saya cakap apa yang Malaysia ajar itu tidak bagus, cumanya dia tidak sampai ke hati pelajar. Kita ada teori tapi kita tidak ada praktikalnya. Kalau di Indonesia itu mereka mempunyai praktikal dan teori. Nah, jadi ya bagi saya bukan saja di Borneo sebenarnya, di Malaysia juga sebenarnya dia punya kesadaran awam mengenai kelestarian alam sekitar nih, dia memang masih rendah sebenarnya. Apabila kita bercakap mengenai buangan terjadwal, apa itu buangan terjadwal sebenarnya? Apabila kita bercakap mengenai pokok bakau. Apabila kita bercakap mengenai pokok bakau, apa sebenarnya yang kita faham mengenai pokok bakau? Apa yang ada di pokok bakau itu sebenarnya? Apa yang menjadi puncak tarikan orang ramai? Apa yang membawa para researcher, para penyelidik dari luar negara untuk datang melakukan penyelidikan di bakau dan juga hutan-hutan di Borneo? Kenapa? Seperti yang tadilah saya sebut, karena di Malaysia, kita di Sabah Sarawak saja kita sudah mempunyai lebih, di Borneo kita sudah mempunyai lebih 15.000 spesies pokok berbunga yang kebanyakannya tidak ada di tempat lain. Oke, kita ada 221 spesies mamalia yang hanya ada di Borneo. Oke. Jadi kajian-kajian di luar negara yang datang nih, kita sepertinya membawa orang-orang di luar negara ini masuk ke dalam negara kita. Tapi dari pihak atasan di Malaysia ini tidak mau mengangkat penyelidik di negara kita sendiri. Macam mana itu? Oke. Abang Khairul, tak sihat kah kawan kita ni? Bukan, saya gemuruh, berpeluh-peluh saya ni bang. Oke. Malaysia ajar pendidikan civic, tapi sebagian rakyat tiada kesedaran civic. Ya, sebab kesedaran civic itu di hati. Bagaimana kita mendidik pelajar-pelajar kita dengan civic itu adalah kepentingan sebenarnya. Dan civic dan macam saya cakap, jika ada teori tiada praktikal, begitu kita hanya belajar teori. Selama ini kita belajar teori tapi tiada praktikalnya. Ibarat budak sains yang sepatutnya belajar kimia, campur ini campur itu, tapi dia tidak belajar, dia belajar teori aja. Tapi bila mau buat, dia rasa malas mau untuk buat, sebab bukan dia cakap macam ni memang jadi macam ni lah, macam tu lah kiranya. Dia cuma belajar teori tapi tiada praktikal untuk ni. Tutup aircon tu, alamak. Tidak apalah, saya kepanasan gini. Oke, jadi ada soalan lain lagi? InsyaAllah kita boleh dua soalan lagi lah. Kalau dua
13 tiada orang, kita tutup lah orang bilang. Oke, kalau ada soalan lagi boleh tanyalah. 2 menit. Kemas-kemas dulu. Farha, jangan lupa ambil gambar sah. Woi. Tidak apa. Oke, saya rasa macam tiada sudah. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat di sini adalah macam saya cakap tadi, kita sebagai manusia kita adalah khalifah, kita adalah pemimpin di dunia ini. Bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk memimpin manusia saja, tapi untuk menjadi pemimpin kepada haiwan, menjadi pemimpin kepada tumbuhan, menjadi pemimpin kepada kepada kehidupan fizikal yang lain lah. Jadi kenapa kita dipilih? Karena kita mempunyai akal. Akal adalah satu yang sangat berharga sebenarnya. Tidak ada pada makhluk lain. Jadi saudara-saudari sekalian, apa yang saya cuba bawa pada malam ini bukan mungkin kritikan kepada pihak-pihak yang sepatutnya mengambil iktibar, sepatutnya yang berkuasa dalam bidang ini. Mereka sepatutnya kritikan kepada mereka untuk melakukan satu tugasan yang baik lah, untuk melakukan satu tugasan yang sangat efisien selepas ini. Selain itu, tujuan saya buat pada malam ini juga adalah untuk membuka mata dan minda kita, bagaimana kita ini adalah pencemar kepada alam sekitar. Oke, kita manusia. Saya pun mencemar, bukan kamu saya mencemar. Saya pun mencemar. Saya pun mengaku, dan pencemaran itu berdosa kan? Nah, kalau berdosa tahu juga di mana. Oke. Selain itu, saya ingin bawakan satu perspektif yang berbeza, pandangan yang berbeza. Saya menyediakan data-data ini, bukan saya yang menyediakan lah, jabatan menyediakan data-data ini, data-data rasmi yang saya boleh gunakan untuk memastikan, untuk memberi tahu dengan lebih jelas bahwa bagaimana situasi alam sekitar kita di Sabah dan Sarawak ini. Dia sebenarnya dalam laporan ini dia meliputi satu Malaysia, tapi saya memilih tajuk Sabah Sarawak karena dia lebih fokus kepada ni kan, Borneo. Jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih kepada yang menonton, dan untuk yang bertanya soalan apa semua, saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda semua. Dan sayangilah alam sekitar, jadilah manusia yang menjaga alam sekitar, yang mementingkan alam sekitar dan apa semua. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi. Mantaplah Bentang, walaupun aku lagi aku nak bertemu sebab mengangkat isu yang jarang. Okey, terima kasih Abang Joni. Okey, insyaAllah ada masa jika dijemput lagi, insyaAllah saya akan cuba membawakan isu-isu lain, dan terima kasih Kuliah Buku kerana menjemput saya untuk untuk pembentangan pada malam ini. InsyaAllah apa yang saya bentang ini memberi kebaikan kepada saya dan kamu, saya dan anda semua. Dan apa yang buruk itu datangnya daripada Allah juga, tapi disandarkan juga kepada saya. Yang baik itu insyaAllah daripada Allah juga, daripada Allah semuanya. Okey, tapi yang saya ini sebagai saya ini hanya sebagai orang cakap, sebagai manusia yang kecil macam ni, untuk menyampaikan kepada anda semua. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Zamri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.